Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Bersama saya Exist Production, dan saya host anda Muhammad Danish bin Ahmad. Kita akan membincangkan tentang tajuk sambung belajar atau bekerja selepas SPM, mana satu yang lagi baik. Ramai yang keliru. Sama ada mereka nak sambung belajar atau terus bekerja lepas SPM ataupun diploma. Banyak yang kata sambung belajar tu lagi baik sebab masih muda. Lepas tu bila orang sambung belajar ni, depa mudah menghadam lah ilmu yang dipelajari tu berbanding dengan bila kita dah tua, ilmu nak masuk tu dia orang kata payah. Sebab tu depa kata kalau muda ni depa kata belajar dulu. Lepas tu bila tamat pengajian, gaji tu lebih tinggi berbanding orang yang ada SPM saja. Lepas tu ada juga yang berpendapat bahawa kerja dulu, ambil peluang tu, melatih diri. Lepas tu apabila ada rezeki lebih, baru sambung belajar. Apa tu serba sedikit lah tentang tajuk kita pada hari ini. Bersama kita juga ada 5 tetamu jemputan untuk membincangkan dan menyelesaikan masalah yang berlaku pada saat ini. Iaitu jemputan yang pertama, Haziq. Okay. Boleh perkenalkan diri sedikit? Nama saya Muhammad Haziq bin Ibrahim. Umur saya adalah 23 tahun. Saya seorang pelajar universiti USIM lah. Lepas tu saya duduk dekat Manjung, Perak. Tanjung Perak lah. Datang ke sini dengan apa? Naik motor ke, naik kereta ke, macam mana? Lepas kita jemput ni. Saya datang naik motor. Kita muda lagi kan, so seronok lagi ride naik motor lah. Ni semangat ni yang kita nak. Semangat ni yang kita nak. Nak tanya untuk mula lah nak tanya lah. Haziq ni lebih memilih belajar ataupun bekerja? So, sebagai basic soalan untuk tajuk kita lah. Saya lebih memilih kepada untuk belajar lah. Untuk belajar. Okey. Yang tu dulu. Sekejap kita sambung lain. Boleh? Boleh lah? Okey. Panel tetamu yang kedua, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu sebab kita punya penonton kita sebanyak 5,500 nak mengenal dengan abang berbaju merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fazi bin Azmi, berumur 22 tahun. Seorang pelajar juga di USIM dan juga asal daripada Jitera Kedah. Jitera Kedah, orang Kedah ni. Orang Kedah, orang Kedah. Sama macam saya lah, kampung saya. Okey, soalan sama juga saya nak tanya untuk buah mula ni. Bekerja atau belajar? Bagi pendapat saya lebih memilih kepada bekerja lah. Kerja? Kerja ya. Kiranya berlawan dengan Haziq lah. Haziq dia kata dia lebih memilih belajar. Okey, tak apa. Tetamu yang ketiga kita, boleh perkenalkan diri, abang berbaju hitam. Okey, bersama saya Muhammad Fahmi Ashrafi. Tapi lagi saya prefer lah panggil Rafi kan. Rafi? Yes. Nama moden lah. Sikit lah. Nama moden lah. Nampak moden. Tak mau nanti kantoi orang kata orang Kedah. Biar panggil nama Rafi lah. Tak dengar Kedah. Okey. Saya ni asal daripada Gunung Oyang. Gunung Oyang. Panjat dulu bukit baru main sini. Faham. Yang ada muzium padi tu. Ada muzium padi. Okey. Naik muzium padi terjun pula akotik. Okey. Ni Rafi ni dia seorang yang periang, nampak. Dia dah periang dah ha. Allah. Boleh lah. Okey. Macam sama juga soalan saya nak tahu. Soalan basic lah untuk kita nak mula topik kita ni. Bekerja atau belajar? Untuk tu lah dia confirm lah belajar. Belajar? Belajar. Okey. Tak apa. Tak apa, taruh dulu. Situ dulu. Okey. Panel tetamu yang keempat. Ya, saya. Besar-besar comel orangnya. Dengan puji. Okey. Puji Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Okey, Assalamualaikum. Saya Muhammad Nur Aiman bin Muhammad Said, berumur 22 tahun. Seorang pelajar
Pelajar juga? Pelajar, semua pelajar rasanya. Semua. Okey. Berasal dari Gurun Kedah. Gurun Kedah. Gurun Kedah. Memang majoriti orang Gurun kecuali Haziq saja lah. Ya, saya orang Perak. Oh, okey ke ni kawan dengan orang Kedah ni? Okey sangat lah. Okey, okey. Okey, abang Aiman kita. Belajar atau bekerja? Untuk saya, bagi saya dua-dua itu adalah hak masing-masing lah. Bagi saya tak memilih. Natural lah. Mungkin netral lah, tak memilih lah. Faham? Sebab dua-dua tu ada benefit untuk dia sendiri. Ada benefit. Dia adalah pilihan hidup. Okey, situ dulu. Situ dulu. Tetamu yang kelima kita. Segak berbaju Melayu, berwarna hijau, berkopiah hitam. Saya pasti anda nampak di sana. Boleh perkenalkan serba sedikit tentang diri anda? Okey, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Izzat Zikri bin Basri. Saya berumur 23 tahun. Saya berasal dari Alostak, Kedah. Dan saya seorang student universiti. Oh, okey. Kedah juga. Kiranya kita punya tetamu ni ada 4 daripada Kedah dan seorang daripada Perak. Sama juga itu soalan yang saya tanya kepada 4 kawan kita. Belajar atau bekerja? Bagi saya mungkin pilih bekerja lah. Itu je. Cukup. Dia nak sikit je. Okey, Izu kata bekerja. Bekerja kan? Okey. Okey. Kita langkau dulu Haziq. Bagi dia rehat dulu. Kita nak try masuk ni abang putih kita ni. Sap-sap sikit comel. Okay, Abang-abang comel. Kita nak tanya dia lah soalan lebih mendalam. Baik. Sebab dia natural. Kita nak dia lah. Natural, dia natural. Dia tak pilih dua-dua kita nak. Dia nampak special sikit. Dia nampak special. Baju putih kan, natural lah. Menurut Aiman, Ya. menurut Aiman lah kan, sejauh mana pendidikan berperanan dalam menentukan kejayaan jangka panjang? Untuk pendidikan, kalau macam kita ambil macam pada zaman sekarang ni pun banyak graduan yang tak mendapat tempat di sektor pekerjaan. Mungkin sekarang pun tak banyak. Jadi nak kata jauh tu atas rezeki lah. Atas result masing-masing lah. Atas result, rezeki, kabel. Kabel semua ada juga. Ada juga. Kuat tu pakai kabel. Mana pakai kabel? Kita mana ada. Sebab tu dia duduk atas tengah-tengah tu. Kiranya kabel pun penting lah untuk menentukan kejayaan lah ni. Pada zaman lah ni macam tu lah, tak sama macam zaman dulu. Kalau zaman dulu kita belajar, kalau dah ada diploma pun dah boleh bekerja yang hebat lah orang kata. Okey. Macam mana pendapat Aiman? Boleh diguna pakai? Logik? Nak pakai tu boleh lah. Boleh lagi. Legit lagi nak pakai tu. Tapi kan Betul ke yang Aiman kata kabel tu penting untuk menentukan kejayaan lah ni? kabel penting. Kabel Kabel tu memang penting. memang penting Tak kena orang tak dapat masuk kerja. Macam tu Man? Lebih kurang lah, tapi taklah semua. Ada yang Ada jujur, segelintir yang lah, jujur. segelintir sedikit. Ke kabel daripada mak ayah ke saudara yang terdekat ke. Tu biasanya man lah. Kan. Yang tu kabel terkuat lah, betul tak? Betul. Kalau family kita ada Kerja sektor kerajaan. memang tu lah kabel betul. terkuat kan. Memang clear tu ya. Tak boleh nak Tep- berlawan lah. Betul. Tapi kabel paling kuat ni dengan Tuhan lah. Okey. Okey lah. Kalau Haziq pula. Haziq kalau boleh pilih. Haziq ni dia lebih suka belajar perkara baru ataupun dapat pengalaman langsung di tempat kerja. Dia macam mana? Bagi saya suka dua-dua. Suka dua-dua. Saya suka dua-dua sebab satu, daripada bekerja tu saya dapat belajar benda yang baru. Kan? Lepas tu macam kos yang saya ambil ni lah, Meskom. Okay. Saya sebenarnya tak Daripada Meskom. dulu Meskom. Oh. Kan saya tak kira nak bercakap. Lepas
tu saya kalau buat editing, buat takat gambar apa semua memang teruk, memang fail. Tapi bila saya masuk course ni, saya cuba belajar, minat dan apa orang kata, kata ceburilah. Cuba lebih mendalam dengan teorinya, dengan praktikalnya kan. Walaupun kita praktikal agak kurang dekat USM ni, tapi kita cuba buat. Kena minat juga. Faham? Kiranya dua-dua. Dua-dua. Tak boleh pilih salah satu, memang tak boleh. Tak boleh. Oh, Sebab faham. benda tu berkait. Berkait. Contoh sebab bidang saya lah, bidang saya Meskom. So kalau bekerja tu mesti kena ada benda tu, mesti ada ilmu tu. Kalau tak ada, memang fail lah. Orang kata tak dapat lah kerja tu Betul? Betul lah. Betul. Betul. Okey. Ipan. Ya. Ipan kan lebih memilih bekerja, betul? Ya. Tadi saya tanya, Ipan kata lebih memilih bekerja. Ada pengalaman bekerja? Ada. Bolehkah Irfan ceritakan pengalaman kerja anda yang memberikan wawasan atau pengajaran berharga yang tak boleh dapat daripada buku teks? Okey. Cerita pengalaman kerja yang boleh memberikan pengajaran yang berharga. Pengajaran yang berharga tu tak dapat dekat masa kita belajar, tak dapat masa kita sekolah, dapat masa kita bekerja saja. Sebab Irfan lebih memilih bekerja tadi. Mungkin ada pengalaman, boleh ceritakan sedikit? Kawan-kawan kita pun semua nak tahu. Contoh macam baru-baru ni saya kerja di gudang Shopee. Penatnya kerja ni tak sama macam kita belajar. Kita angkat barang, kita jumpa kawan-kawan baru, belajar cara nak sort barang, kira barang, angkat barang semua tu. Benda tu tak ada kat tempat belajar. Tempat belajar kita sebenarnya teori macam saya dengar kawan saya cerita tadi, dia kata kat tempat belajar ni teori. Kat tempat kerja ni teknikal. Kita belajar pasal satu benda tu yang kita guna. Ya, ni pasal gaji macam mana pula? Kalau gaji tu biasalah kerja part time. Gaji jangan masuk lagi. Kita nak tahu pengajaran dulu, pengajaran yang Pengajaran berharga dulu. Okey, Gaji sabar dulu. kita bagi Gaji dulu. tu bonus. Okey, pengajaran yang berharga. Okey, sambung. Okey, lepas tu saya kerja kedai makan. Kat kedai makan tu biasalah kerja, bos dia faham kita. Kita nak pi, baru abang ada. Kalau tak pi, dia abang tak happy lah. Kira ikut kita lah. Lepas tu dengan bila pengajaran yang kita dapat, apa yang kita belajar kat situ boleh kita apply kat rumah. Macam kita masuk kat mak ke, masuk kat kawan-kawan ke, buat ayam kat kawan-kawan ke. Sebab apa yang kita belajar kan, sayang kan tak guna. Betul. Maksud kiranya Ipan bekerja sambil belajar. Ya, saya. Apa yang membuatkan Ipan nak bekerja sambil belajar? Selalunya orang yang belajar ni dia fokus belajar je, belajar. Depa tak ada lah berminat sangat dengan bekerja ni, depa lebih fokus belajar dulu. Apa yang menarik minat Ipan untuk bekerja sambil belajar? Dia salah satu sebab kewangan lah. Dengan keadaan ekonomi sekarang ni, semua benda barang naik. Satu lagi sebab duduk rumah tak boleh buat apa. Takkan nak main game 24 jam. Betul Man, Betul. main game 24 jam? Tak. Tak. Mana ada. Nak kata betul study tu, Study ujung-ujung lah, biasalah ujung-ujung lah. Sabarlah lah Dia minit. Ujung-ujung Haziq, study pun ujung-ujung ke Haziq? Kalau standard lah, ni jujur lah kita je kan. Kalau nak study tu start ujung-ujung minggu ke ataupun daripada awal tu dah study sikit. Dalam masa saya belajar ni, proses belajar dalam 2-3 tahun ni, saya suka belajar ujung-ujung lah. Sebab ujung-ujung ni orang kata, walaupun macam apa, orang kata macam tak apa ingat kan, tapi bila kita research balik, insyaAllah boleh dapat, boleh masuk. Itu dengan soalan-soalan apa, orang panggil soalan pasir, kita ulang balik, itu antara tip dia untuk berjaya. Okey, kena. Kalau Izu pula macam mana Izu? Izu dia macam ni sikit kan, Dia macam diam sikit. dia macam diam sikit. Dia bagi mungkin kuat study. bagi soalan kira. Mungkin. Cuba tanya. Kuat study ke ataupun Kuat study tidur. lah juga? Lebih kurang je sebenarnya. Study lah minit ke.
Oh, okey. Okey. No, memang Rafi tak ingat nama orang Tak Kedah, apa, kita nama tak- orang Kedah. Lepas tu dia ubah jadi Rafi, dia jadi Tukar nama KL tau. tak ingat. Dia Rafiq. Ah, Bukan. Okay. okey. Tanya mai. Nak tanya, Hmm. bagaimana pengalaman sebab Rafi pilih belajar tadi betul. Bagaimana pengalaman pembelajaran anda membantu anda mengatasi cabaran di dunia kerja? Ada kena. Soalan tu nampak gila lah kan. Pengalaman pembelajaran membantu anda di dunia kerja. Dia. Okey, kita mula. Bismillahirrahmanirrahim lah. Kita mula bismillah. Kalau untuk pengalaman kan dalam belajar untuk masuk dalam bidang kerja, belajar ni dia syok sikit sebab hang dah praktikal daripada sekecil-kecil benda sampai besar. Tapi hanya teori lah, even teori tapi ada sertifikat. Dia beza dia ada sertifikat. Dia sama je kalau kita memang kalau kata orang kata kerja masuk kerja kan, daripada awal masuk kerja tu kan, boleh juga belajar orang kata. Boleh juga hidup. Tapi cuba bayangkan kalau hang kerja dulu tanpa sertifikat, gaji hang nak naik laju lah. Tak kan? Memang orang kata kerja lah kalau kerja tu kan dapat duit awal lagi. Kalau belajar tu dapat duit lambat. Tapi duit lambat tu kan sekali naik 5,000. Siapa tak mahu kan? Sat, setuju ke itu dengan kenyataan yang diberikan oleh Rafi? Dia kata dia belajar dulu. Dia kata habis belajar terus 5,000. Setuju ke? Setuju. Betul lah tu. Tahu dah dia memang takkan ulah panjang. Dia memang setuju semua walaupun tadi dia lebih memilih bekerja dulu. Dia tahu. Tadi dia pilih bekerja dulu, tiba-tiba dia setuju terus. Ni yang kata iman goyah kan. Tak apa lah. Tapi Sambung. tapi ada juga yang bekerja pengalaman. Sebab kita belajar pun kalau degree paling cepat pun 4 tahun. Betul. Kalau bekerja 4 tahun tu pun akan gaji pun akan naik juga. Dia betul hak tu. Cuba bayangkan hang kerja macam kita ambil contoh ni Shopee ni kan. Weh, tak ada ambil soalan tu. Tak apa lah. 4 tahun kita ambil kata 4 tahun kan. Sabar layan, kita layan. Masuk. Ambil 4 tahun kan. Dah kerja Shopee. Sakit belakang dah. Ni kita baru habis belajar kan. Masuk Shopee tu duduk dekat HR. Faham. Dia konsep dia tu kita faham dah. Okey, cumanya apa yang Rafi belajar tu membantu mengatasi cabaran dekat masa kerja nanti cabaran. Dia membantu cara dia bantu cabaran tu lah. Kau ada cabaran nanti bila bekerja, ada cabaran apa-apa nak hadap orang ke, nak apa ke. Function apa masa belajar tu? Function apa? Function dia tu yang ada tu intern lah kita ambil. Intern tu habis belajar ada intern lah. Habis sebelum nak habis belajar tu dia ada intern dulu. Bukan tak belajar lah, bukan tak kerja langsung, tak rasa tahu-tahu turun tu kerja. Memang jadi tak tahu apa lah. Tapi ada yang course yang tak ada intern ke mana? Macam mana? Ada ke? Ada ke course apa tak ada intern, cuba sebut sikit. Contohnya ada setengah universiti macam course accountant. University. Macam accountant, depa tak ada, kadang-kadang setengah depa tak masukkan intern dalam tu. You tak berdaftar Dia ke? untuk hak yang tu tak ada setengah you, mungkin hak tu course tu tak ada kelulusan MQA ke. Tak, dia you kerajaan. You You kerajaan. kerajaan sendiri. Okey. Tak boleh nak sebut you apa, tapi you kerajaan sendiri. Tak apa, kita ambil kata kalau sebab Macam dia mana tak ada, kalau macam tu? sebab dia tak ada tu kan. Mungkin sebab benda hak dia belajar tu tak perlukan intern. Kita ambil kata contoh tak tahulah kalau account ke apa kan. Mungkin benda tu tak perlu, tak apalah. Takkanlah seni pun tiba-tiba nak intern kan. Macam tu lah kita ambil contoh. Seni pun nak intern perik lah. Okey, kiranya intern tu lah yang banyak membantu untuk bekerja kat dunia luar. Okey, hampa sebagai kawan-kawan ni, ada tak member hampa yang ada jawatan dekat ni, USIM ni? Ataupun jawatan apa-apa lah? Okey. Ada Siapa tu? kita punya ni lah. MPP Siapa tu MPP? Nur Awatif. 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 Selain Awatif lah yang berdekatan dengan kita kan. Ni ada ni. Aziz. Oh, Haziq. Aziz. Oh, Haziq ada jawatan dekat USIM kita ni. Ada. Jawatan bagi USIM ke jawatan bagi fakulti tu? Saya berjawatan di fakulti. Okey. Sepanjang Haziq pegang jawatan yang agak besar lah, fakulti kan memang besar lah. Besar kot lah. Besar.
adakah jawatan tu boleh membantu Haziq bila dekat luar nanti bila dah habis belajar kan? Jawatan yang Haziq pegang lah ni ada membantu tak nanti bila kat luar? InsyaAllah ada membantu. Macam saya kan, saya kalau nak buat, contoh pembantu tu macam saya nak buat program tu ada kertas kerja lah. Kertas kerja tu memang perlu untuk start program, sebab kalau tak ada kertas kerja, tak ada perancangan kerja, macam mana nak start program kan. So macam tiba-tiba tiba-tiba ketua kata saya nak buat program, tetapi tak ada perancangan kerja. Lepas tu program tu jadi hancur orang kata. So dari situ kalau nak saya belajar itu, kalau nak buat program kena buat kertas kerja apa semua untuk ni, untuk tengok balik kan, untuk tengok bajet kan, cara dia. Nampak tak? Kiranya Function juga belajar ni. belajar ni dia punya, bila kita nak buat sesuatu tu dia lebih ada aturan dia lah, ada Sistematik perjalanan dia, sistematik. Kalau dia tak kosong kata. Dia tak kosong. Tak Okey. kosong. Okay, Macam betul. orang duk kata tu, tak kosong. Okey, kita lanjut lah. Kita lanjut. Kita lanjut. Kita lanjut kepada dah. Okey, kita pi kepada abang berbaju hijau, Izu Zikri. Boleh? Kita nak tanya pasal sebab Izu ni dia tadi dia lebih memilih bekerja betul. Betul. Mungkin dia berat sikit bab pembelajaran ni. Tak apalah, Tapi tak kita apa. tengok iman dia goyah ke tak, kok tiba-tiba tukar pula kan. Kalau Izu boleh kembali pada waktu muda, Izu lebih suka nak masuk dunia kerja lebih awal ataupun mengejar lebih banyak pendidikan. Kiranya ni bukan waktu Loni lah, bukan waktu Loni. Waktu Izu tu umur 13 ke, lepas 14 SPM lah. ke, 15 ke masa tu. Tingkatan lah. Masa tu duk budak-budak lagi. Orang kata Ah. duk nak belajar. semua. Dalam pada waktu tu Izu nak pilih kerja terus ke ataupun nak belajar lagi banyak ilmu lagi. Kalau masa kita duduk sekolah lagi tu, confirm lah kita nak belajar lagi. Sebab kita nak sijil SPM tu untuk kita guna. Lepas tu itulah. Okey Kak, pasal apa tiba-tiba, sebab Izu kata umur 15 dia lebih memilih belajar lagi betul. Tapi pasal apa bila dah naik umur 22 ni tiba-tiba lebih memilih bekerja atau belajar daripada belajar? Pasal apa? Sebab kalau belajar masuk U sekalipun, tak semestinya kita keluar tu kita dapat kerja yang ikut dengan kita punya kos kita tu. Tapi kalau macam tu awak tak kerja pada awal lagi sebelum SPM. Umur 15 tak kerja dah. 15 tak ajar dah. Kalau 15 kalau milih kerja baik kerja 15 tahun. Macam saya cakap lah, kita nak ambil CJ SPM tu. Maksud dia CJ tu Paling perlu kurang- jugalah. Paling Ada- kurang dalam kerja tu orang nak basic SPM lah. Okey, faham. Kalau tak ada SKM boleh tak? Boleh sebab dia kan sijil kemahiran. Okey, boleh faham. SPM, SKM Boleh lah. boleh lah. Semua boleh. Itulah pendapat Izu. Setuju tak Ipan? Setuju dengan pendapat Izu? Ya, setuju. Setuju. Kalau macam Ipan, soalan yang sama juga macam Izu. Umur 15, Ipan lebih memilih nak belajar lagi banyak ataupun nak ni kiranya masa umur 15 tu memang Ipan memang dah target dah SPM tu kira 17 lah. Okay, sebelum sampai 17 tu Ipan dah fikir dah. Lepas SPM ni aku nak kerja terus lah, tak mau belajar lah. Ataupun lepas sebelum SPM tu Ipan dah kata nak sambung STP kan, nak sambung diploma. Okay. Kalau Ipan nak sambung ke macam mana? Kalau saya dulu kan, memang memang nak sambung belajar dulu lah. Memang nak sambung belajar lah. Sambung belajar memang nak kalau boleh PhD terus tak apa. Oi. Tapi kemah. dengan Tapi sebab apa? sedar diri kata kita ni tak apa nak pandai, susah nak belajar. Oh. Belajar ni kan. Oh. Lepas tu dengan keadaan belajar ni tak pakai daun, tak pakai Betul. Mau pakai duit kan. Memang susah memang lah ni memang pikat kerja kalau boleh kerja lah, tapi Faham lah. ya Allah atok kita duk belajar je lah. Kira ambil jugalah belajar dulu. Publish Belajar. sikit je dulu Ya, kan. ya, ya. Kiranya maksud dia kat sini kena belajar jugalah. Kena sebenarnya. belajar juga, ilmu penting. Kena belajar. Kita sampai ketua kita kena belajar. Macam Nabi kata kan, menuntut ilmu sampailah ke liang lahat.
Betul Man? Betul. Okey. Kita rasa macam Haziq macam duduk lama noh. Bukan Haziq ni. Aiman. Aiman tak cakap lagi. Aiman. Lah, tak tak cakap ingat. ya, bukan cakap dah. Patutlah kita duk tengok kat komen ni, penonton banyak duk tanya Aiman mana, Aiman mana, Aiman mana. Dia kata Man Teletubbies tak ada. Oh, famous juga lah. Aiman. Okey. Aiman tak kisah pula. Dah jalan. Bagi. Okey Aiman. Ya, saya. Bagi Aiman, apakah keseimbangan ideal antara belajar dan bekerja untuk menjalani kehidupan yang seimbang? Kiranya sebab Aiman ni natural. Okey. Apakah keseimbangan ideal antara belajar dan bekerja untuk menjalani kehidupan yang seimbang? Kiranya belajar dengan kerja tu dia seimbang. Macam mana cara hang bahagi? Macam mana Aiman walaupun bukan Aiman, macam mana kotlah Aiman ada pendapat macam mana depa nak seimbangkan dua benda tu dalam satu jalan lah. Ni makna kata dia kerja sambil belajar. Kerja sambil belajar macam Ipan. Ipan kau lah. Ikon dah ni. Ikon. Okey. Okey, pendapat Man dengar kau. Yang pertama, apa yang perlu kita buat adalah kena tengok pada jadual kita lah. Jadual belajar tu dulu. Jadual Sebab belajar. kita kalau seorang pelajar, kelas apa tu kena pergi lah. Faham? Kira nak set kerja tu, kena tengok kat jadual dulu. Kalau kosong baru pergi. Dan kerja tu jangan ambil semua. Tengok juga bagi ada waktu rehat. Macam contoh Ahad cuti, belajar cuti, kerja pun cuti. Okey. Kena pilih kat hari untuk berehat. Baru boleh seimbang tu. Kiranya kita sebab kelas memang standard seminggu 5 hari kan betul? Betul. Kalau dalam seminggu 5 hari kelas tu, seminggu kerja kita kena berapa hari? Takkan hari-hari kita nak kerja betul? Betul. Seminggu berapa hari kita kena kerja? Yang standard dah bagi seorang pelajar ni dengan assignment dia lagi. Kalau ikut kan dalam minggu 5 hari kelas. Kalau nak Ahad rehat, kita ambil lah 3 ke 4 hari bekerja. 4 hari bekerja lah. Tengok ikut jadual jugalah. Ikut jadual lah. Ikut jadual. Kalau padat sangat jadual tu ambil lah 3 hari. Dia janganlah pulung kerja sangat. Okey. Tidak tak jadi belajar. Sayang badan semua. Ipan sebagai orang yang memang dah bekerja sambil belajar. Macam mana? Seminggu 5 hari kelas. Kerja hari apa? Kalau macam saya kerja kedai makan, kadang malam kerja kedai makan saya buka malam kan. Kalau lepas kelas tu terus tembak pergi kedai. Hari-hari. Kalau ikut depa ni, kalau depa panggil kita pergi. Kira atong jugalah, pilih jugalah. Pilih jugalah. Kadang kita kesian badan kita mau. Tapi tak fikir ke kesihatan diri tu. Tu lah kata kita kena fikir dulu kita. Kena pada-pada lah. Kena ada rehat lah. Agak-agak macam mana takat mana kita boleh pergi, kita buat. Janganlah sampai tak fikir badan, tak fikir kawan. Sampai tak ada masa kat rumah. Okey. Okey, faham. Kiranya walaupun hari-hari kita kerja pun, tapi siang kelas kita rehat saat, malam tu kita kerja. Tapi kalau kita tak larat tu tak pi lah kan. Betul Pan? Betul. Okey. Dia orang kata cari duit tu cari juga, tapi beda-beda boleh hidup lah. Yalah, Orang belajar masa belajar boleh tampung belajar sikit-sikit tu kan. bukan ada komitmen apa lagi, kita belajar je betul tak? Komitmen Untuk bagi boleh hidup je orang kata. beda makan je kan. Betul. Minyak-minyak kan. Betul. Okey. Kita tanya ni, Ashrafi duk Ashrafi ya? Ashrafi tunggu lama. Ashrafi ke Haziq? Ashrafi tunggu lama orang ni. Kita tanya Ashrafi lah. Sebab dia nampak bungok muka macam marah sebab orang tak tanya dia. Dia suka cakap. Kita tanya pasal bekerja lah, sebab kerja kan. Kerja pula. Pilih belajar. Pilih belajar betul. Allah. Okey. Kita tanya pasal kalau bagaimana pengalaman pembelajar bukan. Ni dah tanya tadi. Tanya dah tadi. Minta maaf lah. Okey. Kalau boleh pilih. Ni dah tanya dah tadi. Habis dah taklah tu. Takkan habis Ada lagi. Cuma banyak. Cuba kita tanya yang apa yang terlintas. Apa yang terlintas? Okey. Belajar. Belajar betul. Belajar. Ashrafi sebagai pelajar sekarang betul. Pelajar. Bidang Meskom. Bidang Meskom juga. Meskom juga. Memang ni dah tahun 3. Memang dalam
isi hati tu memang nanti bila dah grad nanti memang nak kerja communication ke apa? Biasanya selalunya bukan selalunya ada juga setengah orang yang dia daripada course ni tapi dia tak minat pun course tu. Dia terpaksa masuk course tu sebab dia dapat yang tu. Dia terpaksa lepas tu Kita faham. faham kan? Faham Okey. lah. Kalau macam Ashrafi macam mana? Kalau macam kita lah kan, kalau nak cerita sejarah pasal macam mana boleh masuk course ni, berat lah sikit kan. Tak apa, Tapi cerita tak je. ada, sebenarnya asal je kita tak ada pun. Kita pun asal-asal dulu mindset sebelum masuk belajar degree ni, duk kira nak kerja. Kira nak kerja, kata kita nak duit lah ni kan, nak pakai dulu. Nak mak duit kita kata family susah. Tapi macam mana orang kata pesanan mak, Nabi pesan belajar tu sampai ke negeri China. Betul ke tu? Dengar kata Dia sebab apa dia macam ni? Dia macam ni kalau bahasa Arab dia utlubil ilmah walau fisin. Itu hadis ke? Hadis dia tak ingat ah. Bukan tu itu hadis palsu, maksudnya kata-kata ulama tu. Kata-kata ulama. Apalah kita ambil tu, kita kalau palsu pun kita ambil bagi orang apa? Orang kata Bid'ah hasanah. Memang bid'ah bukan betul tapi benda tu hasanah, betul tak? Baik. Sebab ilmu ni penting. Memanglah kita kata dulu tak nampak lah kan. Tak nampak kata belajar ni buat habis duit je. Tapi bila habis tu kan ilmu tu dapat. Tak rugi pun. tapi apa Rafi tak kisahlah kalau tak kerja dalam kos yang Rafi belajar selama ni, selama 4 tahun ni. Tak apa, kita orang kata apa, Allah dah tak satu tempat kita tu kan. Mesti ada sebab. Allah. Faham? Kita jangan bersoal kalau boleh. Kat mana kalau kita duduk kat mana pun kan, dapat apa pun kan, buat yang terbaik. Kalau macam tu lah. Tapi kita ambil macam ni lah. Kalau dah kata kita dah start tiba bekerja kan, janganlah tu. Tapi kalau peluang ilmu, ambil ilmu. Kalau dah memang dah sudut kerja, kalau rasa tak boleh sambung, tak apalah, teruslah macam tu. Cuma macam kita ni, kita yang student ni, belajar dulu. Lagi boleh belajar. Apa pun bidang kita dapat kan, belajar aja sampai habis. Lepas tu nak kerja lah. Ada peluang sambung. Macam tu. Okey, katalah ni contoh lah kan. Contoh Kalau macam habis Ashrafi belajar ni, nak kerja dalam bidang tu memang tak ada. Lepas tu Ashrafi nak dalam perancangan Ashrafi sendiri, Ashrafi nak kerja apa? Kalau tak dapat dalam kos ni, ataupun tunggu panggilan ke apa ke, Ashrafi nak kerja apa dulu? Kita tak tunggu dulu. Kita kerja terus. Kerja terus lah. Kerja terus memang tapi dalam masa kerja tunggulah kan. Apa kod-kod dapat, still hantar apa resume kita kat mana-mana kan. Tapi kerja lah. Tak kisah kerja apa yang kita ada kan. Tapi lepas habis belajar lah. Lepas habis belajar lah. Kerja je apa pun. Dapat apa pun kerja dulu. Itu pesanan kalau nak start kerja nanti. Macam tu lah. Okay, faham. Haziq pula tengok dia relax banyak kan. Kita nak tanya pasal keseimbangan antara belajar dengan bekerja ni. Apa perkara yang Haziq rasa boleh kita dapat daripada kombinasi pelajar yang bekerja dan belajar? Bila sesetengah pelajar tu dia bekerja sambil belajar, apa yang dia dapat? Apa perkara yang elok lah, yang baik lah yang dia dapat? Perkara yang baik bagi saya di samping ilmu, dia dapat, orang kata dapat duit. Betul, Duit hak tu gaji semestinya. Lepas tu di samping tu juga saya nak dia pandai cara untuk mengurus masa. Sebab kadang kerja ni macam yang Ipan kan dia kerja sambil belajar kan. Belajar sambil bekerja. So sambil dia bekerja tu, dia kena urus masa, sama ada nak nak buat assignment dengan kawan. Lepas tu buat assignment pula. Buat masa untuk belajar untuk final exam ni kan. Yang final exam dah dekat. So gitulah cara untuk mengurus masa dia. Lepas tu sambil seimbangkan lagi tu, dia macam mana orang kata Macam mana? Macam tu lah. Bukan, ada sikit. Macam tu lah. Macam tu lah. Sabar tak? Bagi dia take time sikit. Yalah, kita boleh sembang. Kita boleh sembang. Dalam masa dia belajar tu, tak semestinya dia kena bekerja. Jap. Mana cakap macam mana? Kalau ikutkan
ikut. Okay, senang cerita saya cerita pasal saya lah Smashcom. Boleh. Boleh, apa-apa. Tak apa, kita dengar dulu, kita dengar dulu. Kalau Smashcom saya tak bekerja, saya tak ada pun terfikir terlintas untuk bekerja sebagai apa-apa dekat dalam Smashcom. Okey. Apa-apa sebab sebab saya tak macam mana, sebab baru lagi lepas waktu-waktu masuk first tahun 1 tu memang agak-agak pisang lah orang kata, Alah. sebab tak tahu Betul apa-apa. lah. Dek Yalah, COVID, Lah, ramai dek kan. COVID, dek online kan. Kita bila masuk tahun 2 kita baru tahu sikit-sikit Betul. kan, baru tahu sikit-sikit pasal Smashcom, duduk kat universiti ni. Lepas tu masuk tahun 3 ni dah dapat bengkel apa semua, bila baru tahu, baru terfikir nak apa, orang kata ada peluang untuk bekerja sambil belajar, sambil apa orang kata untuk belajar untuk Kiranya lah ni dah nampak lah jalan dia tu. nampak perjalanan tu lah. Kiranya yakin tak lagi nak kerja Smashcom tu? Ikut saya InsyaAllah ada, tapi kena pilih production yang orang kata boleh support kita lah, boleh terima kita. Ada kabel lah. Tapi setakat lah ni, selain apa jawatan fakulti yang dipegang oleh Haziq, ada benda-benda lain yang Haziq try masuk ke, apa-apa yang membantu untuk nanti masa kerja selain jabatan tu? Saya tak ada join apa-apa persatuan selain daripada persatuan fakulti lah. Sebab macam tu lah, saya kata macam waktu first tu, waktu first masuk USIM saya tak dapat apa-apa. Lepas tu sekarang kalau nak masuk dia jadi macam terlambat lah orang kata. Tapi tu pun nasib baik fakulti tu buka waktu untuk tahun 3, budak tahun 3 dengan tahun 2 kan. Sebab nak bagi peluang kan untuk kita naik. Kalau bidang Maskom ni kan, bidang Maskom ni kita tahu media lah kan. Ada dalam USIM ni ada ke orang kata production media tu sendiri, production untuk USIM tu ada ke? Ada? Apa tu? Oh, baru saya teringat. Saya tak join sangat pun benda tu. Tapi orang panggil dia Stracom. Media Stracom. Yang orang kata dia pegang media USIM. Oh, ada pernah join ataupun pernah tengok ke cara depa buat kerja ke apa ke? Saya pernah join, pernah tolong depa buat kerja kan. Macam orang panggil apa? Bidang penyiaran broadcast. Kita akan pegang kamera yang filem punya tu, buat untuk siarkan, untuk buat tayang kan. Lepas tu kalau yang bab-bab apa media sosial ni kita bagi dekat Stracom yang lain. Ahli Stracom yang lain. Faham. Dia ada bahagian masing-masing lah. Ada bahagian masing-masing. Kalau macam saya bidang broadcast, ada apa khas untuk broadcast. Kalau ada jurnalis, khas untuk jurnalis, macam tulis surat khabar ke kan. Kadang-kadang budak-budak jurnalis ni dia orang tulis berita, dia orang pass dekat mana-mana berita lah. Berita macam berita harian ke, utusan ke kan. Kiranya besar jugalah kan Stracom ni kan. Memang kalau orang kata kalau belajar ni pun kan dapat gak pengalaman kerja. Ya betul. Tapi kiranya kalau boleh join Stracom tu memang nanti bila kerja nanti senang lah. Ada Senang pengalaman. Memang boleh pergi ni. Boleh. Okey. Kita tengok Izu macam dah lali dah kan. Kita nak tuju satu soalan dekat dia. Tadi ada dah tadi. Tadi saya tengok ada dah dia jadi hilang. Hilang komen banyak lah. Oh, komen banyak sangat. Tadi saya tengok ada orang yang bertanya kepada Izu. Saya cari balik dia punya komen dia. Macam mana? Tapi itulah, macam itulah. Kerana nampak nanti kat sini memang belajar yang penting lah. Macam tu Aman. Belajar ni paling utama lah. Tak kira macam mana pun. Boleh kata juga kesimpulan belajar pertama lah. Belajar penting sebab lepas kita bincang ni kita rasa belajar lagi penting. Okey, soalan yang kita nak tanya dekat Izu lah. Menurut Izu, adakah saat-saat tertentu dalam kehidupan di mana lebih baik fokus pada belajar atau bekerja? Faham tak? Bagi simple sikit. Bagi kita bersimpelkan dia lah. Simple lah. Okey, dalam perjalanan hidup Izu ni kan, apa saat-saat yang tertentu, mungkin momen yang tertentu tu yang terdetik dekat Izu ni, terdetik dekat hati ni untuk
lebih belajar ataupun lebih bekerja, sebab Izu lebih memilih bekerja. Momen apa yang terdetik dalam hati Izu tu untuk memilih lebih bekerja berbanding belajar? Mungkin ada momen-momen yang tengok orang-orang kaya ke apa ke, lepas tu kita pun jadi macam tak mau belajar dah nak kerja tu. Apa momen-momen Izu? Kita nak tahu juga. Dia ada impact, benda bagi impact, tiba-tiba rasa kita kena kerja dulu. Tidak. Saya macam sedar diri lah. Dengan keputusan periksa pun tak seberapa. Lepas tu nak berangan nak masuk belajar tinggi-tinggi. Apa. So better kerja terus je. Dia berdasarkan diri sendiri lah. Kalau pandai tu better sambung lah. Kalau pandai, kalau mampu nak belajar tinggi tu, sambung lah. Kalau rasa macam tak mampu tu, better. Kiranya ni sebab mampu lah sambung lagi ni. Tak juga, ni rezeki. Mampu lah tu, dapat. rezeki jangan risau. Rezeki tu sebab mampu lah. Betul. Jangan risau, kawannya memang penting. So kalau rasa nak kerja tu, kerja je. Tak nak kerja je. Janji duit masuk. Okey. Macam tu. Aku Aiman pun ada momen-momen yang, tapi Aiman natural, payah kita nak tanya dia. Dia dua-dua dia okey. Saya okey dua-dua. Tanya kita. Tanya Ifan. Tanya Ifan pula. Ifan. Tapi Ifan pun dia sama macam Izu ataupun sama macam Aiman. Sebab dia dua-dua. Dia dua-dua ke? Dia buat dua-dua. Okey lah, Rafi lah. Nampak Rafi. Ada momen-momen yang tunjuk kata belajar tu penting. ya, Okey. lebih memilih belajar kan. Yes. Momen apa? Mesti ada punya. Kalau macam saya pun, saya mesti ada momen juga pasal apa saya pilih benda tu. Dia momen-momen sebab apa kita pilih belajar kan. Dia start pada kita SEM 2. Sem 2 degree ni lah. Bukan SEM 2 pula. Tahun 2. Tahun 2 okey. SEM 3, SEM 4 lebih kurang macam tu kan. Dia nampak kata belajar ni dia menaikkan martabat kita. Cara kita bercakap, kalau orang yang belajar dengan tak belajar lain. Tu satu pemikiran lagi. Sebab apa masa tahun 1 tu tak terdetik lagi benda tu? Tak terdetik sebab kita duk fikir syok je. Sebab apa? Tahun 1 online. Tahun 1 online, syok duduk rumah lagi. Duduk rumah ha? Duduk rumah waktu tu. Duk mau buat apa? Main game. Duduk rumah tidur aja, bangun tidur buka tu. Kata ya. Tak lah. Tak lah. Kiranya tahun 2 lah. Tahun 2 baru terdetik benda tu. Main-main tu rasa kita ni tak cerdik. Walaupun kita pun ada kok sebab peristiwa kita tengok ada satu orang ada kerja. Pemikiran dia tu agak tak macam tak nampak budak-budak, tak nampak macam kurang sikit lah, kurang matang. So mungkin belajar ni lagi boleh bagi dia faham etika bekerja macam mana dengan belajar ni. Sebab kita kalau macam dah start kerja terus, kadang kita tak mungkinlah boleh juga belajar sambil belajar, tapi dengan kerja dia tak macam belajar. Belajar ni kita duduk dengan orang yang nak belajar juga. Kalau environment tu, kalau kat belajar ni mungkin okey lagi lah untuk starting, orang kata starter pack. Kalau start dengan kerja tu mungkin ada heavy lagi mai koyak dah, bunuh diri, tak mau kerja. Gitu. Ada Aiman nak nak kongsikan kod momen-momen apa-apa ke yang mungkin terdetik? Sebab apa Aiman jadi natural macam ni? Sebab apa minat dua-dua? Sebab apa ada peranan dua-dua? Share pilah mungkin. Macam dua-dua ada momen ke? Ada. Kita share je. Mungkin kita punya penonton 5,500 nak tengok. Macam 5,555k. Banyak orang viewer kita. Ya, semua nak nak tengok Aiman je. Allah. Sebab yang paling sebab besar kat sini Aiman. Nak tengok pagoda paling mahal. Allah. Okey. Sambung Boleh. cerita tu. Share detik-detik indah. Jadi macam ni kan, sebab kita ni banyak melihat daripada pengalaman orang lah. Sebab tu saya tak memilih. Bagi saya dia atas diri sendiri kepada setiap orang lah untuk nak bekerja ataupun belajar. Sebab saya tengok pada pengalaman orang, sebab ada macam pop-pop nakal yang bekerja terus bekerja kan. Dan masa dia habis sama dengan orang yang belajar, member dia yang belajar dan dia yang bekerja, tapi pangkat dia lagi tinggi dan gaji dia lebih tinggi daripada orang yang keluar belajar. Tapi ada juga di part yang lain, orang yang belajar
dan kerja selepas belajar daripada contoh macam degree ataupun PhD, Ha? gaji dia lebih tinggi daripada orang yang bekerja. Jadi dia bergantung pada situasi dan skop kerja itu sendiri Dia, lah. dia macam ni lah, dia bergantung pada rezeki kita. Macam tu lah. Okey, faham. Saya rasa dah lama dah podcast kita, tapi saya teringin nak tanya satu soalan lagi lah Tak ada kesimpulan. kepada Ifan dengan Haziq lah. Depa Dia macam combo baik kan. Ifan, Ya. adakah menurut Ifan kebolehan praktikal lebih penting daripada pengetahuan teoretikal dalam konteks pekerjaan harian? Ni kau combo, jawapan pun kena combo. Boleh je siapa-siapa nak jawab, tapi lebih kita nak dua-dua pendapat dua-dua. Dapat dua-dua, okey. Praktikal lebih penting ataupun pengetahuan teoretikal? Pengetahuan teoretikal tu macam kita belajar dalam kelas kan. Praktikal ataupun dalam kelas, mana lagi penting untuk kita kerja nanti? Bagi saya kalau macam kerja, contoh dia sebenarnya ikut pada kerja tu. Contoh kalau kerja kita duduk dekat bawah office, kerja macam banyak tulis kerja accountant kan. Kalau kerja accountant memang banyak teoretikal lah. Tak pun kerja yang duduk dekat perpustakaan banyak teoretikal lah. Teoretikal betul. Lepas tu kalau contoh kalau kita kerja bab binaan ke bab apa orang kata macam banyak perlukan praktikal. Bukan, dia macam ni, kalau kita macam minat, kalau dah kata minat nak mengaikan kan. Dia Minat nak nelayan, takkanlah nak kena pergi masuk ngaji tu ya tak? Macam tu lah, benda praktikal hak takat nak kena praktikal tu tak apa, pergi direct terus pergi kat tepi lot. Jalan. Betul. Okey, faham. Tengok dengar Haziq pula, pendapat Haziq dah pula. Haziq pula. Ifan. Haziq. Betul lah Ifan Haziq. Ifan lah, ada dua nama Haziq. Apa pendapat Ifan? Pendapat Ifan pula, praktikal ataupun teoretikal lagi penting untuk nak bekerja nanti? Macam bagi saya lebih memilih untuk kemahiran praktikal. Sebab tu yang kita akan guna untuk kerja. Selalunya time kita kerja tak ada contohnya X02 tolak 3 bawah. Tak ada time belajar. 1+1 2. Semua dia tanya cara nak pasang benda ni, cara nak angkat benda ni, cara nak macam simen tu. Pihak tu kalau kerja ada minat tu lah. Macam meskom kan. Cara nak buka kamera macam mana, aperture nak kira macam mana, ISO tu macam mana. Tapi dia ikut jenis kerja yang kita nak betul lah. Tapi kalau yang seelok-eloknya dua-dua tu penting lah. Dua-dua tu Itu kena penting. ada lah. Sebab contoh macam nak buka kamera tadi, kalau ikutkan dalam silibus pun ada benda tu kita belajar. Tapi cuma teori je kan. kita tahu secara teori lah, tapi benda tu kalau kita nak buktikan dia secara praktikal. Kiranya dua-dua tu saling melengkapi. Kiranya kena pandai lah ambil masa. Sambil belajar, sambil kerja sikit-sikit. Betul. Dua-dua tu saling melengkapi seperti cintaku padamu. Baik tu. Bagi kesimpulan sebelum kita nak tutup kita punya podcast perbincangan kita pada hari ini, kesimpulan yang saya dapat lah, dua-dua ni ada kebolehan dia, ada kelemahan dia masing-masing. Kalau macam kerja ni, kelebihan dia kita akan menimba pengalaman sebenar, kita akan mengumpul pendapatan dan kita akan mengasah kebolehan. Tu kelebihan bekerja. Okey. Belajar pun dia ada kelebihan juga. Kelebihan dia, peluang pekerjaan dia bagus. Mudah dinaikkan pangkat. Betul? Gaji yang lebih lumayan. Kita habis SPM kita kerja. Okay, saya bagi contoh lah sebelum kita nak tutup ni kan. UPNM punya student kan, dia kan tentera punya student. Betul. Dia sambil dia belajar, sambil dia jadi tentera tu, bila dia nak rekrut nanti kan, bila dia nak rekrut, tentera yang rekrut dia tu atas dia dulu. Habis dia rekrut dia terus atas pada yang rekrut dia mula-mula tu. Betul. Sebab dia ada degree, sebab dia ada masa dia belajar dia tu. Sebab tu orang kata senang naik pangkat lah, naik pangkat. Kalau habis belajar ni memang ada lah kedudukan dia tu tinggi. Dia tak start daripada bawah lah. Macam kilang, kalau swasta kilang, kalau habis SPM confirm operator. Operator betul. Saya pun pernah kerja kilang. Confirm operator busuk-busuk pun
apa nama tu? Hmm. Itulah. Operator lah. Operator lah. Kalau macam habis degree ni Masuk kilang juga dapat HR. mungkin HR. Macam tu lah. Paling kurang pun supervisor lah. Ya, betul. Kalau ada nak tutup tu lah kita macam teringat ayat Quran tu kan. Ada ayat Quran boleh? Ada. Boleh baca, Quran boleh ni baca, boleh baca. Auzubillahi minasyaitonirrajim, macam mana Allah firman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkatkan orang-orang dalam keadaan kamu, orang-orang yang beriman dan juga orang yang berilmu. Berapa darajat. Sebab apa Allah tak gabungkan sekali? Kita belajar sikit pasal ilmu tu kan. Sebab walaupun orang tu kalau dia bukan Islam, tak beriman tapi ada ilmu tinggi. Tengok siapa Bill Gates. Nampak? Tak ada Bill iman tapi tinggi sebab apa? Ilmu dia. Abang Tesla, bukan Abang Tesla. Tesla tu lah owner tu. Owner Tesla. Tak tahu lah Abang nama Tesla apa. lain. Abang Tesla lain. Lain. Kita ambil Tesla tu lah. Nama apa tak ingat tapi macam tu lah kita kata. Ada ilmu, insya-Allah dia akan duduk ke kedudukan tinggi. Walaupun dia kafir tapi hak tu tak boleh kata apa. Memanglah dia syok lah kat dunia kan. Akhirat lain kan. Macam tu lah kita kata pentingnya ilmu. Okey. Saya rasa sampai sini sajalah podcast kita noh. Saya nak mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada tetamu jemputan kita Haziq, Ifan, Ashrafi, Aiman, Izu. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak kerana dapat meluangkan banyak ni masa kita ni. Bukan sedikit. Tu lah. Terima kasih kerana dapat meluangkan banyak masa untuk duduk sampai puasa kebah kan. untuk podcast kita pada kali ini. Terima kasih lah. Kesimpulan akhir dia, belajar atau bekerja, dua-dua ada kelebihan, dua-dua ada kelemahan. Betul. Pilihan ada di tangan anda. Okey. Ni jap. Sekian daripada saya, host anda Muhammad Danish bin Ahmad, Exist Production. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.